Ni. Section 2. Oh, section 2. Okey, saya masuk dulu Ini buat kemana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat datang kepada penonton-penonton pada malam ini ke MCO Talk, iaitu pada minggu ini, minggu yang siri yang ke-8 sebenarnya MCO Talk ni bersiaran bermula pada bulan Mei yang lalu ketika PKP, dan pada malam ini MCO Talk ini adalah siri yang ke-8. Dan pada malam ini sebenarnya kita membawakan satu topik, bukanlah topik sebenarnya, tapi lebih kepada satu perbualan, perbicaraan, perbincangan sebenarnya, perutusan khas sebenarnya sempena dengan pembukaan sekolah yang akan bermula pada 15 hari bulan Julai dan juga pada 22 hari bulan Julai ini nanti, di mana pembukaan sekolah semula ini adalah kerana seperti yang kita semua maklum, pandemik COVID-19 telah menyebabkan melanda negara dan menyebabkan sekolah-sekolah, semua sekolah di Malaysia ditutup pada bermulanya 18 Mac yang lalu. Jadi pada malam ini tajuk MCO Talk siri 8 kita adalah perutusan khas sempena pembukaan sekolah pasca pandemik, di mana saya membawakan seorang pentadbir sekolah ataupun big boss sekolah SK Bandar Anggerik, sekolah kluster Kecemerlangan pada malam ini, iaitu Encik Mazli bin Bojo, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, sekolah kluster Kecemerlangan, di mana pada malam ini perutusan khas daripada Encik Mazli adalah untuk memberikan pencerahan, penjelasan mengenai pembukaan sekolah pada 15 dan juga 22 hari bulan Julai ini nanti. Jadi tanpa membuang masa, saya bawakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, sekolah kluster Kecemerlangan, Encik Mazli bin Bojo. Assalamualaikum Encik Mazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah ya? Ya. Alhamdulillah sihat. Cik Azrul sihat? Sihat alhamdulillah bos. Malam ni kita nak ada sesi khas sikit bos, untuk perutusan khas sempena pembukaan sekolah, di mana khusus untuk Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik lah. Jadi saya rasa penonton pada malam ini lebih kepada ibu bapa, anak-anak SK Bandar Anggerik, dan kita nak bagi pencerahan, penjelasan tentang SOP dan juga prosedur lah, mana-mana yang penting sempena pembukaan semula sekolah SK Bandar Anggerik pada 15 hari bulan Julai dan juga 22 hari bulan Julai ini. Tapi sebelum tu bos, untuk pengetahuan semua, Encik Mazli adalah Guru Besar SK Bandar Anggerik yang baru tahun ini bos kan? Ya, baru Januari ni. Baru Januari. Jadi sebelum kita masuk ke dalam topik ataupun perutusan khas kita bos, boleh Encik Mazli share sedikit, kongsikan sedikit sepanjang 7 bulan ini bagaimana perasaan, cabarannya dengan pandemik COVID-19-nya yang dihadapi di sekolah SK Bandar Anggerik. Silakan bos. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Azrul Cikgu Azrul ataupun dikenali sebagai Sir Azrul, kerana memberi peluang dan ruang dan menyediakan platform ini untuk saya memberi sedikit taklimat dan pencerahan untuk ibu bapa, murid-murid dan juga sesiapa saja yang sedang menonton live FB ini secara langsung pada malam ini.
Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Encik Azrul tadi, saya mula bertugas di SK Bandar Anggerik ni pada 9 bulan 12 pada penghujung tahun lepas, iaitu waktu cuti persekolahan penggal yang kedua. Dan pada 3 bulan 1 kita memulakan sesi persekolahan untuk sesi tahun 2020. Dan sepanjang awal persekolahan saya sangat rasa seronok lah Cik Azrul seronok kerana dapat bertugas di sebuah sekolah yang baru, sekolah yang hebat, sekolah kluster, dan saya juga rasa teruja kerana murid-muridnya begitu baik, bagus, guru-gurunya, ibu bapanya semuanya sentiasa memberi sokongan dan komitmen kepada sekolah. Cuma apa yang menjadi sedikit kekangan kepada kita apabila tiba di penghujung ataupun di pertengahan bulan Mac tahun 2020 ini, negara kita telah dikejutkan oleh satu pandemik, satu penyakit berjangkit yang tak pernah lagi kita alami, iaitu COVID-19. Jadi bermula pada 18 bulan Mac pada tahun 2020 ini, pihak kerajaan telah pun mengumumkan PKP, Perintah Pergerakan, yang mana semua sekolah tidak dibenarkan beroperasi dan kita murid-murid juga tidak dibenarkan bersekolah. Kita terpaksa duduk di rumah, belajar di rumah, belajar secara online, semuanya satu amalan yang baru yang kita namakan norma baru yang tidak pernah kita alami sepanjang kehidupan kita. Dan ini merupakan sudah pasti memberi satu kejutan kepada murid-murid. Kalau sebelum ini mereka dapat datang ke sekolah, bersemuka, berjumpa dengan cikgu, berjumpa dengan kawan-kawan. Tapi apabila PKP dilaksanakan, murid-murid hanya dapat berjumpa dan melihat cikgu secara online saja, secara dalam talian. Jadi ini mungkin memberi satu kesan juga, memberi kesan kepada murid-murid kerana pembelajaran secara online dan pembelajaran secara bersemuka di dalam bilik darjah dia tak sama Cik Azrul Betul, memang tak sama. Saya rasa cikgu-cikgu pun lebih seronok jika dapat berjumpa dengan murid-murid di dalam kelas dan memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara bersemuka dalam bilik darjah. Tapi apa kan daya kita mesti akur kepada arahan dan perintah kerajaan negara kita demi untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Jadi dalam tempoh PKP yang bermula 18 bulan Mac sehinggalah hari ini dah lebih 3 bulan, walaupun murid tidak bersekolah, namun pembelajaran tetap dilaksanakan dengan secara atas talian. Dan saya yakin dan saya percaya ibu bapa juga memahami situasi ini dan sudah menggalakkan dan sokongan dan memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada anak-anak menerusi pembelajaran atas talian di rumah masing-masing. Dan kita sangat berharap agar apabila sekolah dibuka pada minggu depan, murid-murid akan kembali ceria kerana mereka akan dapat berjumpa semula, mereka dapat kembali ke sekolah, jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu-cikgu dan seterusnya dapat belajar secara bersemuka dengan guru-guru. Okey, Cikgu Azrul boleh jelas dengar suara saya? Boleh bos, jelas. Alhamdulillah. Boleh Okey. dengar dengan jelas. Terima kasih bos Ini atas. live ni ramai orang tengok ramai parent tengok. Setakat ni dah 50 orang yang sedang menonton. Okey, saya ucapkan jutaan terima kasih juga kepada tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa, murid-murid SK Bandar Anggerik, SKK, Sekolah Kluster Kecemerlangan kerana menyaksikan kita punya perbualan secara langsung pada sekarang. Baik bos, terima kasih. Saya juga Cik Azrul lupa nak cakap tadi. Saya doakan agar semua murid, semua ibu bapa sentiasa sihat walafiat. Sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih bos atas pendahuluan itu tadi. Jadi kita nak masuk ke dalam topik yang lebih dalam sikit. Jadi sebelum sekolah nak buka 15 hari bulan dengan 22 hari bulan ini, perang sekolah sebenarnya telah pun buka pada 1 hari bulan Julai hari itu. Dan boleh tak sebelum kita masuk ke dalam SOP dan juga prosedur untuk 15 dan 22 hari bulan, bos kongsikan sedikit bagaimanakah perjalanan senario
pembukaan prasekolah yang dah masuk minggu yang ketiga rasanya ni. Mungkin nak bagi sedikit gambaran kepada penonton kita. Okey, Encik Azrul, untuk makluman ibu bapa semua, kita semua dah sedia maklum mula pada 7 Julai yang lalu pada hari Rabu, prasekolah sama ada sekolah kerajaan, swasta dan sebagainya telah mula dibuka dan dibenarkan untuk beroperasi. Jadi pada awal pembukaan prasekolah ni, pembukaan semula bukan pembukaan sekolah prasekolah, tapi pembukaan semula sekolah pada 7 Julai, kita telah diminta untuk membuat penggiliran kerana mengikut penjarakan meja ke meja. Bilik prasekolah itu hanya mampu memuatkan 20 orang murid sahaja. Jadi kita buat penggiliran. Pada minggu yang pertama kita buat penggiliran, hanya kita benarkan 20 orang murid, 13 orang murid saja datang ke sekolah. Setiap kelas kita ada 2 bilik darjah, 2 kelas prasekolah di SK Badan Anggerik. Kita buat penggiliran, kita buat jadual setiap hari ataupun 2 hari sekali. Kita minta kumpulan pertama datang, kemudian kumpulan kedua. Pada hari pertama, Cik Azrul, kemungkinan ibu bapa masih lagi bimbang untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Daripada 13 orang yang kita minta hadir ke sekolah, hanya 7 orang yang datang. Kelas yang pertama. Manakala kelas yang kedua, 4 atau 5 orang saja. Jadi hari pertama, daripada 26 orang, 2 kelas 26 orang yang sepatutnya hadir, hanya lebih kurang 10 orang saja yang hadir. Kita dah jangkakan keadaan itu kerana kita tahu masalah pandemik ini belum berakhir sepenuhnya. Sudah pasti wujud kebimbangan di hati ibu bapa. Jadi ramai yang masih lagi bimbang, takut-takut nak menghantar anak. Tapi pada hari pertama, walaupun bilangan kehadiran itu tidak penuh, kita mematuhi segala SOP, segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Yang mana semua murid yang hadir ke sekolah, murid prasekolah yang pertama sekali, mereka mesti disaring kesihatan mereka diimbas suhu badan mereka di depan ibu bapa. Jadi untuk prasekolah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa murid prasekolah kita benarkan masuk hingga ke kantin sekolah kerana jarak prasekolah dan pintu utama jauh, Cik Azrul, jauh. Betul, jauh. Kecil ini perlu ditemani oleh ibu bapa atau salah seorang ibu atau ayah hingga ke kantin sekolah, dan tiba di kantin mereka akan diimbas suhu badan mereka. Jadi setakat hari ini alhamdulillah, pada minggu kedua, Cik Azrul, kerajaan Kementerian Pendidikan telah memberi arahan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Selangor telah memberi arahan supaya kita buka sepenuhnya prasekolah ini untuk semua murid. Jadi pada minggu kedua, semua murid prasekolah seramai 25 orang satu kelas, kita ada 2 kelas, maknanya 50 orang, kita benarkan hadir ke sekolah dengan sedikit kelonggaran dari segi penjarakan. Kalau sebelum ini penjarakan antara meja ke meja. Meja ke meja bila kita buat pengukuran hanya boleh muat lebih kurang 15 ke 16 saja. Tetapi bila kita ubah buat penjarakan badan ke badan, boleh memuatkan 25 orang. Jadi kita buka untuk semua murid prasekolah hadir pada minggu kedua, dan keadaannya masih begitu juga, masih belum penuh lagi murid yang hadir. Daripada 50 orang, 2 kelas tu hanya lebih kurang tak hampir separuh yang hadir. Jadi kita haraplah kepada ibu bapa prasekolah yang ada bersama kita pada malam ini, jangan bimbang, jangan takut, kerana kita telah bersedia dari semua sudut, semua aspek keselamatan dan kesihatan memang telah kita buat untuk yang terbaik bagi anak-anak murid kita. Okey, Cik Azrul. Terima kasih bos atas pencerahan sedikit tentang proses perjalanan prasekolah yang telah pun mula dibuka pada 7 Julai yang lalu. Baiklah bos, kita nak terus kepada soalan yang pertama sebab ada banyak juga soalan yang kita nak jawab. Okey, silakan. Soalan pertama ni, ramai yang bertanya pada saya juga soalan ni sebenarnya sebab masa mula-mula ura-ura pembukaan sekolah, ada berbagai-bagai jenis model persekolahan yang diberikan pilihan. Jadi kita nak tahu apa model persekolahan yang SK Bandar Anggerik pilih dan kenapa ianya dipilih bos? Silakan. Okey.
Terlebih dahulu saya terangkan sedikit model-model yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Dia ada 3 model, Cik Azrul. Ya, betul. Model 1, model 2 dan model 3. Model 1 ialah sekolah 1 sesi saja. Sekolah sesi pagi, sebelah pagi saja. Model 2, sekolah 2 sesi. Maknanya ada sesi pagi dan ada sesi petang. Dan model 3, sekolah yang membuat penggiliran kehadiran murid. Biasanya sekolah yang bergilir ni ialah sekolah yang mempunyai bilangan murid yang terlalu ramai, yang melebihi ke 3,000 orang. Jadi kita telah mengambil keputusan, kita di daerah Petani Perdana ini telah sebulat suara untuk menggunakan model 2. Model 2 maknanya murid sekolah 2 sesi. Jadi secara tidak langsung semua murid dari tahun 1 hinggalah ke tahun 6 dibenarkan hadir ke sekolah setelah kita buat penjarakan 1 meter antara badan ke badan di dalam kelas masing-masing. Okey, Jazrul, kita pilih model 2. Model 2. Okey, maknanya bos kekal sekolah seperti biasa di mana sesi pagi 3, 4, 5, 6 dan petang 1 dan 2. Betul tak bos? Ya, betul. Okay. Kita masih mengekalkan kedudukan aliran. Tahun 1 dan tahun 2 kekal di sesi petang. Tahun 3, 4, 5, 6 sesi pagi. Maknanya kita kembali ke asal. Tidak ada sebarang perubahan. Cuma yang berubah pun ada sedikit perubahan. Nanti akan saya jelaskan lah. Okey. So sekarang ni jelas kita pilih model 2 sesi kembali seperti asal seperti sebelum PKP. Okey. Baiklah bos, kita nak terus ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah apakah langkah-langkah dan persediaan-persediaan yang telah diambil dan juga yang sedang diambil oleh sekolah kita SK Bandar Anggerek bagi melancarkan proses pembukaan semula sekolah pada 15 dan 22 Julai ini nanti. Silakan bos. Baik, Jazrul, kita akan mengikuti dan patuh kepada SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Betul. Yang mana dalam tempoh 2 minggu, Menteri Kanan Pendidikan telah umumkan pada 2 minggu yang lepas bahawa bermula 15 hari bulan Julai ini, murid tahun 5 dan tahun 6 akan kembali semula ke sekolah. Okey, jadi pihak kementerian telah beri tempoh selama 2 minggu untuk sekolah bersedia dari semua segi, semua aspek. Jadi dalam tempoh 2 minggu sebelum 15 hari bulan ini, kita telah buat semua persediaan yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Yang pertama, kita lihat dulu pada jadual pembelajaran, jadual waktu sekolah. Jadi untuk makluman ibu bapa, jadual waktu sekolah tidak ada perubahan. Cuma ada perubahan pun sedikit saja, iaitu bilangan masa. Tapi dari segi mata pelajaran tidak ada sebarang perubahan. Semua mata pelajaran akan diajar sebagaimana jadual yang asal. Cuma sebelum ini kita ada perhimpunan pagi kan pada setiap hari Isnin ataupun di sesi petang ada perhimpunan. Jadi bermula 15 hari bulan ni sebarang bentuk perhimpunan tidak dibenarkan. Jadi jadual waktu perhimpunan itu kita ambil untuk sesi PDP, subjek-subjek mata pelajaran lah. Jadi di situ akan ada sedikit perubahan dan ibu bapa nanti akan dimaklumkan menerusi anak jadual-jadual yang ada sedikit perubahan itulah. Dari segi persediaan, keselamatan dan juga kesihatan murid, kita memang mengutamakannya. Kita mengutamakan keselamatan murid. Kita akan pastikan semua persediaan telah mantap. Apa kata orang padu Cik Azrul, kita buat sepadu mungkin agar semua ibu bapa memberi kepercayaan kepada kita untuk menerima kemasukan semula murid-murid. Jadi dari segi susunan kerusi dan meja di dalam kelas. Kita dah susun. Tadi Cik Azrul, pagi tadi saya ada buat satu taklimat dengan wakil kelas. Kita telah bawa wakil-wakil kelas ini untuk meninjau keadaan bilik darjah, susunan kerusi meja dan
majoriti ibu bapa berpuas hati dan setuju dengan cara yang telah kita buat. Maknanya Cik Azrul Ya. murid tahun 1 dan tahun 2 dia masuk kelas macam biasa kerana bilangan setelah kita buat penjarakan 1 meter antara badan ke badan, setiap kelas boleh memuatkan 40 biji kerusi dan 40 meja. Okey. Jadi murid-murid tidak akan diganjakkan ke kelas lain. Kecuali tahun 5 dan tahun 6 ada sedikit perubahan. Dari segi kesihatan pula, kita dah buat semua persediaan juga. Kita dah membeli termometer untuk mengimbas suhu badan murid. Kita dah buat lorong-lorong laluan murid. Dan untuk makluman ibu bapa juga, pintu masuk dan keluar dari sekolah kita hanya gunakan satu. Kalau sebelum ini kita buka satu pintu kecil di sebelah sisi bahagian sekolah kan. Tapi pada 15 hari bulan ini hanya pintu utama saja dibuka. Maknanya murid akan masuk melalui pintu utama dan keluar pun melalui pintu utama. Jadi ini antara persediaan kita untuk menjaga keselamatan murid-murid kita. Okey, Cik Azrul. Okey, jelas bos. Saya harap penjelasan tentang persediaan tu dapat memberi pemahaman yang lebih lah kepada ibu bapa penjaga semua. Baiklah, kita nak masuk dalam prosedur dan SOP sikit bos. Sebab tadi bos dah cakap tentang keselamatan. Sebab hal keselamatan, kesihatan ni yang paling penting sekarang ni bos. Ramai nak tahu ni. Jadi kita nak tahu, minta bos tolong terangkan kepada penonton kita pada malam ini, apakah SOP ketika murid datang ke sekolah? Maknanya dia datang ke sekolah di pagar sekolah, bermula di pagar sekolah tu, adakah setiap murid akan diimbas suhunya di pintu masuk sekolah dan bagaimana prosedur SOP sekiranya ketika imbasan itu dibuat suhu badan murid melebihi daripada yang dibenarkan? Silakan bos. Baik, Cik Azrul Okey, murid selesai pagi dia akan mula hadir ke sekolah pukul 7 pagi. Waktu PDP, waktu pembelajaran, waktu jadual waktu yang pertama bermula 7.30 pagi. Mengikut jadual asal. Tapi kita akan mula mengambil kemasukan murid bermula pada pukul 7 pagi. Jadi saya mohon sangat jasa baik ibu bapa, tolong jangan hantar anak kita tu terlalu awal. Terlalu awal kerana guru-guru hanya mula bertugas pada pukul 7 pagi. Kalau tuan-tuan hantar anak pukul 6.30, 6.45 sebab sebelum ni Cik Azrul sebelum ni memang saya dapati pukul 6 lebih pun dah ada murid datang ke sekolah sebelah pagi. Jadi tapi dalam tempoh PKPP ini saya sangat berharap agar ibu bapa mematuhi waktu. Kita hanya buka pintu sekolah, pintu utama bermula pukul 7 pagi. 7 pagi dan pada pukul 7 pagi itu guru-guru telah mula berada di pintu utama. Jadi untuk 15 hari bulan hanya murid tahun 5 dan tahun 6 yang hadir. Okey, tahun 5 dan tahun 6. Jadi di pintu utama tu, di sebelah pintu besar tu, pintu pagar besar tu ada satu pintu kecil kan? Ya betul. Hanya ada satu pintu kecil. Pintu kecil itu adalah laluan masuk dan keluar untuk murid tahun 5. Murid tahun 5 saja. Manakala di pintu besar kita akan buat satu ruang di sebelah kirinya, di sebelah tepinya untuk murid tahun 6. Jadi murid tahun 5 dan tahun 6 dia tak akan bercampur. Dia akan masuk melalui lorong-lorong yang telah kita sediakan. Okey, jadi murid akan masuk ke sekolah dan melepasi pintu utama dan mereka akan dipaksa untuk berhenti seketika bagi mengimbas suhu badan. Suhu badan mereka akan diimbas oleh guru yang bertugas menggunakan termometer. Okey, sekiranya suhu badan mereka melebihi 37.5 darjah Celsius, murid ini kita tidak benarkan dia masuk ke sekolah. Kita tidak benarkan masuk ke sekolah dan kita akan minta ibu atau ayah mengambil mereka semula untuk dibawa berjumpa dengan doktor. Tapi Cikgu Azrul mak dan ayah kalau boleh lepas menurunkan anak di pintu besar tu, di jalan utama tu, di tepi jalan, kalau boleh tak perlu tunggu lagi.
Sebab kita bimbang jika mak ayah tunggu tengok anak sampailah masuk ke pintu sekolah, kita bimbang berlaku kesesakan lalu lintas di depan tu. Jadi lepas ibu atau ayah turunkan anak, terus bergeraklah sama ada ke tempat kerja atau ke mana-mana lah. Biarkan anak itu masuk ke sekolah dengan pemantauan oleh guru. Tetapi jika suhu badan anak bila kita imbas 37.5 ke atas, sepatutnya akan diambil balik oleh mak atau ayah. Tapi kalau mak ayah tak ada, macam mana dia nak ambil? Dia dah balik kan? Betul. Kita akan bawa anak-anak ini, guru-guru pengiring akan bawa anak ini terus ke bilik isolasi, bilik kesihatan yang terletak di Blok A. Jadi murid-murid yang berimuniti tinggi ini akan kita bawa ke bilik isolasi dan diletakkan di situ sehinggalah ibu atau ayah datang semula untuk mengambil anak ini. Kita tidak akan benarkan dia masuk mengikut prosedur biasa. Kita akan terus bawa mereka, anak ini ke bilik kesihatan untuk dikuarantin sementara lah. Jadi bagi murid yang melepasi syarat, maknanya suhu badannya kurang daripada 37.5, mereka akan terus naik ke bilik darjah. Jadi sebelum naik ke bilik darjah, mereka melalui satu sekatan. Satu sekatan di mana mereka terpaksa membasuh tangan pula dulu. Dia membasuh tangan. Kita dah sediakan laluan khas untuk murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 dan juga tahun 1, tahun 2, tahun 3. Semua dah ada. Kita dah ada tunjuk arah. Murid-murid tak akan ada masalah nak melalui tempat-tempat yang dihaskan itu. Jadi mereka masuk, mereka lalu di tempat Singki pun baru, kita bina baru, kita buat baru dengan kerjasama PIBG dan juga ibu bapa yang memberi sumbangan secara peribadi lah. Kita ada sediakan 8 unit, 8 unit yang baru Singki untuk murid-murid membasuh tangan dengan sabun. Mereka bukan, kita tak bagi mereka sanitizer sebab sanitizer ni kalau selalu sangat digunakan bimbang juga Cik Azrul budak ni kulit dia nipis. Jadi basuh tangan, lepas basuh tangan, bersihkan, lap, keringkan, mereka akan terus naik ke bilik darjah. Bilik darjah menggunakan tangga naik. Tangga naik ni pun kita asingkan dengan tangga turun. Kita ada 4 blok Cik Azrul kita ada 4 blok di sekolah kita. Blok A, yang blok pejabat tu blok A. Kemudian blok yang ada dewan tu blok B. Kemudian yang ada auditorium blok C dan di ujung tepi padang blok D. Jadi di pangkal tu, tangga yang di awal daripada jalan tar tu, itu merupakan tangga naik. Hanya laluan untuk naik ke kelas saja tangga itu. Tak boleh turun, hanya naik. Jadi mereka lepas cuci tangan, terus naik, ikut tangga naik dan terus ke kelas. Sampai di kelas, mereka akan sebut pada guru kelas ataupun guru mata pelajaran pertama berapa bacaan suhu badan mereka yang diimbas di pintu pagar tadi. Ada cadangan, kita terus tulis, dah imbas terus tulis dalam rekod. Tapi kita memikirkan, pertama kita memikirkan akan berlaku kelewatan. Lewat kalau nak ambil masa, nak tulis, nak cek, semak nama akan berlaku kelambatan. Tapi Encik Azrul, macam mana pun dalam tempoh norma baru ni sudah pasti akan menjadi lambat. Apa saja yang kita laksanakan akan menjadi lambat. Tak perlulah kita nak tak puas hati, komplain lambat lewat lembab ke tak. Tidak, ini memang di mana-mana saja. Kalau kita pergi mall pun, ke kedai-kedai makan pun, mana-mana pun akan berlaku kelewatan. Itu yang kita namakan norma baharu. Itu satu amalan yang tidak pernah kita amalkan sebelum ini. Jadi di sekolah sudah pasti juga akan berlaku kelewatan kerana bilangan murid yang ramai. Jadi bila naik ke atas, guru mata pelajaran pertama dah bersedia dengan rekod kehadiran murid dan mereka akan catat berapa bacaan imbasan suhu badan yang telah dibuat di pintu pagar utama. Tapi Encik Azrul, mungkin budak lupa. Kan? Betul. Sebab antara pintu utama
Pintu utama Ke dengan bilik kelas. belajar jauh. Jauh. Masa cikgu imbas dia punya suhu badan, cikgu sebut 36.2. Nanti naik kelas, tolong beritahu guru di dalam kelas. Mungkin akan ada murid lupa Cik Azrul. Ya. Jangan bimbang. Sebab di kelas juga ada penyukat suhu badan, ada termometer. Kalau murid lupa, cikgu akan buat semula. Mungkin dia punya bacaannya tak sama. Sebab dalam tempoh mereka bergerak tu, mungkin berlaku perubahan bacaan suhu badan. Kalau di bawah tadi di pintu utama, mungkin bacaannya 36.2. Tapi kalau baca lagi sekali dekat bilik belajar, dia akan jadi 37.2 ataupun lebih sikit. Kerana apa? Kerana murid bergerak. Murid berjalan daripada atas ke bawah tu ambil masa. Jadi itu antara SOP standard operasi prosedur yang harus kita lalui dan yang harus kita patuhi kerana ini adalah satu amalan norma baharu yang perlu kita akur. Okey, Cik Azrul. Okey, terima kasih bos. Soalan seterusnya bos, kita teruskan. Untuk soalan yang seterusnya, SOP tentang murid yang bergejala. Dia datang sekolah pagi tu ataupun tengah hari, suhu dia okey, bawah 37.5, tapi dalam kelas, waktu pembelajaran tu tiba-tiba dia nampak bergejala, batuk, sesama ataupun suhu badannya naik. Jadi apa pula SOP untuk murid-murid yang didapati bergejala di dalam kawasan sekolah, terutamanya di dalam kelas? Baik, Cik Azrul, kita memang tak boleh nak tentukan sama ada ini diri kita ni sentiasa sihat kan. Kadang-kadang kita rasa diri kita sihat, tiba-tiba dijangkiti ataupun bergejala. Jadi di sekolah kita pun dah standby kita pihak sekolah telah dibekalkan dengan pakaian PPE. PPE itu apa Cik Azrul? Saya pun tak berapa ingat pakaian PPE. Yang di personal protection something, tak ingatlah bos. Itulah baju PPE ni yang dipakai oleh pihak frontliner KKM. Betul. Dan kita dibekalkan, semua sekolah dibekalkan oleh kementerian dengan 2 pasang baju ini. Dan semua sekolah mesti melantik seorang guru sebagai guru yang menjaga kecemasan lah. Jadi di sekolah kita dah lantik Ustaz Puan Nek Zarina. Jadi sekiranya berlaku sebarang musibah ataupun kita tak katalah musibah, tapi jika berlaku gejala, kita syaki murid ini bergejala dan dijangkiti sebarang penyakit terutamanya COVID-19, murid ini akan terus diambil oleh Puan Nek Zarina. Jika dia pensan, katalah Cik Azrul tiba-tiba budak ni pensan, kita na'udzubillah kita tidak minta perkara ni berlaku, tetapi kita bersedia. Mana tahu tiba-tiba sedang belajar seorang budak pensan, tumbang, jatuh. Secara automatik guru yang ada di dalam kelas tersebut mesti mengarahkan semua rakan-rakan yang ada di dalam kelas, murid-murid lain keluar dan pergi satu lokasi yang kita tetapkan. Lokasi untuk kecemasan. Kita biarkan dulu murid itu di situ kerana kita tak tahu dia sakit apa sebenarnya. Betul. Jadi kita akan minta Puan Zarina bergegas untuk menghampiri murid ini. Jika dia memakai pakaian PPE itu, dia boleh pegang. Tapi jika tidak, kita tak boleh sentuh budak tu Cik Azrul. Sebab kita tak tahu apa jenis penyakit anak tersebut. Jadi dalam masa yang sama kita akan menghubungi pejabat kesihatan daerah PKD. Pihak PKD pun akan sentiasa standby untuk menerima panggilan-panggilan kecemasan kan, terutama yang melibatkan anak-anak sekolah. Jadi kita akan panggil PKD, pejabat kesihatan daerah, untuk membawa anak ini sama ada ke hospital atau ke klinik yang berhampiran sekiranya perlu. Dan dalam masa yang sama juga kita mesti menghubungi ibu bapa pelajar tersebut. Jadi secara paling mudah saya cakap, jika murid ini bergejala di sekolah, kita tidak boleh memegang, menyentuh dan menghampiri murid ini. Sehinggalah yang dibenarkan untuk memegang hanya guru yang diberi punca kuasa yang ada baju PPE itu dan juga PKD. Okey, Cik Azrul.
jelas memang kita tak boleh nak elak apa benda-benda ni sebenarnya. Kita pun kalau boleh kita pun bukan doktor atau jururawat yang kita betul, tahu. itu pun betul. Kita tak berani kan. Kalau kita tengok pun dalam video-video, jika ada orang tiba-tiba tumbang, semua orang tahu usik dia. Kan? Betul. Jadi begitulah antara SOP-nya di sekolah. Baiklah bos, untuk soalan yang seterusnya, macam tadi bos dah cerita pasal SOP masuk sekolah, kalau murid bergejala di sekolah. Jadi apa sebenarnya yang terbaik, persediaan yang terbaik lah yang untuk bos nak sampaikan dekat ibu bapa, yang perlu dilakukan ibu bapa sebelum anak-anak ini pergi ataupun masuk ke sekolah, untuk kita elakkan benda-benda begini berlaku. Baik. Raja Azrul, sebaiknya setiap keluarga, setiap rumah ada termometer. Itu yang penting dulu. Kita pastikan suhu badan anak kita sesuai untuk dihantar ke sekolah. Jadi jika kita ada termometer di rumah, kita cek dulu, kita imbas dulu suhu badan anak kita. Jika bacaan suhunya 37.5 ke bawah, boleh kita hantar dia ke sekolah. Itu langkah yang pertama sebaiknya lah. Yang kedua, kita pastikan juga tentang sebarang kita sentiasa menasihati anak-anak kita di rumah. Di sekolah, cikgu akan sentiasa ingatkan tentang kepentingan menjaga keselamatan diri dan kesihatan. Kadang-kadang murid lupa. Jadi di rumah saya pagi tadi waktu talimat pun saya tekankan kepada ibu bapa, tolong sentiasa memberi peringatan kepada anak-anak agar mematuhi segala SOP. Yang paling penting Cik Azrul, saya paling risau ni budak-budak ni. Maklumlah dia dah lama tak jumpa kawan. Ya, dah betul. Lama tak jumpa cikgu. Bila jumpa takut mereka ni teruja, seronok. Bila nampak kawan terus berpelukan, bersalaman, berjunjung pipi, itu yang saya risau. Jadi kepada ibu bapa sebelum anak itu ke sekolah, pesan pada anak-anak, walau sedalam mana pun rindu kita kepada cikgu, sedalam mana pun rindu kita kepada kawan-kawan, kita kena sabar. Jangan bersentuhan, jangan bersalaman dan jangan berpelukan. Itu antara punca yang boleh menyebabkan gejala COVID-19 menjangkiti kita, Jazrul. Jadi itu penting, Jazrul. Betul. Jadi saya harap ibu bapa mendengar lah apa pesanan Encik Mazli tadi tentang persediaan yang perlu dibuat sebelum hantar anak ke sekolah. Kita teruskan bos dengan soalan yang seterusnya. Ini pun ramai yang tertanya-tanya, terutamanya ibu bapa. Bagaimana tentang waktu rehat di sekolah ni. Jadi proses pembelian makanan tu, waktu rehat tu macam mana bos? Adakah murid dibenarkan ke kantin untuk membeli makanan ataupun sebaliknya? Silakan bos. Okey, Cik Azrul, tentang waktu rehat memang kita pun kalau boleh kita nak murid pergi kantin ambil makanan, makan di kantin macam biasa. Tapi dalam SOP baharu dalam tempoh PKPP ini, Kementerian Pendidikan masih belum memberi kebenaran. Majlis Keselamatan Dalam Negeri masih belum memberi kebenaran untuk murid membeli makanan dan juga makan di kantin. Jadi kita mengambil inisiatif mematuhi apa yang telah disarankan, apa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Murid tidak dibenarkan membeli makanan di kantin. Murid hanya dibenarkan makan dan minum di dalam bilik darjah di meja masing-masing. Untuk makluman Cik Azrul dan semua ibu bapa, meja dan kerusi tempat duduk mereka di dalam kelas telah ditetapkan. Mereka tidak boleh berkongsi. Yang boleh kongsi hanya dengan sesi pagi dan sesi petang. Kita tak benarkan murid-murid bertukar-tukar tempat duduk di dalam kelas. Yang kecuali jika kelas tersebut digunakan oleh murid sesi petang. Terpaksalah kongsi kan. Jadi saya dah maklumkan juga tadi, cara yang terbaik buat permulaan ini, kita tengok dulu keadaan ini mungkin boleh kita ubah mengikut situasi. Pada setiap hari pihak kantin akan menyediakan satu menu saja, Cik Azrul. Satu menu je. Hari pertama aku ni 15 hari bulan ni hanya menunya ialah nasi ayam dan juga air mineral water. Nasi ayam dan campur air.
dengan harga yang kekal RM3. Ya, Kekal okey. dan tetap RM3 untuk semua menu. Saya dah minta pihak kantin sediakan menu juadah yang bersesuaian dengan harga RM3. Kita pun kena maklum pihak kantin akan mengeluarkan sedikit kos tambahan untuk membeli pembungkus makanan. Kan Ya. sebelum ini murid makan di kantin guna pinggan Ya. dicuci, dibasuh semula dan digunakan balik. Tapi dalam tempoh PKPP ini makanan murid dibungkus. Jadi bertambah sedikit lagi kos dan tambah lagi dengan harga makanan dan juga minuman RM3 saya rasa memadai. Jadi pada waktu pelajaran pertama pada 7.30 itu guru yang masuk ke kelas akan mengambil order dulu, pesanan. Dia akan bertanya kepada murid-murid siapa yang nak order makanan di kantin. Okey. Murid akan beri nama pada guru dan juga duit terus RM3. Katalah tahun 1 Azim contohnya ada 10 orang nak makan makanan kantin. Jadi 10 orang ni akan diambil nama oleh guru mata pelajaran pertama dan juga ambil duit sebanyak RM3 seorang. Mana kalau 10 orang RM30 lah. Dan seorang guru lain nanti akan ambil pesanan ini dari semua kelas. Bukan guru yang sama, guru lain. Guru ni kita panggil runner. Runner ni akan pergi ke kelas-kelas untuk mengambil pesanan dan juga duit bayaran. Dan terus ke kantin untuk diserahkan kepada pengusaha kantin. Pengusaha kantin akan sediakan makanan berbungkus mengikut jumlah pesanan setiap kelas. Jadi itu yang penting, pastikan sekiranya ibu bapa ingin memberi tidak sempat menyediakan makanan untuk dibawa ke sekolah oleh anak, tuan-tuan boleh beli di kantin tetapi tidak ada pilihan. Hanya satu menu saja. Ini untuk memberi kemudahan kepada semua pihak, sama ada pihak guru ataupun pihak pengusaha kantin. Kalau kita buat banyak menu Cik Azrul saya rasa kelang kabut. Memang kelang kabut. Sediakan banyak menu sebab ini akan melambatkan lagi dan juga menyukarkan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan jika banyak. Jadi satu menu. Hari pertama 15 hari bulan, tahun 5 dan tahun 6 menunya ialah nasi, ayam dan juga air mineral. Bukan air berwarna, bukan air manis tapi air mineral dengan bilangan jumlah harga RM3 sahaja. Jadi waktu rehat Azrul sesi pagi ada, kalau bermula 22 hari bulan ada 4 aliran, tahun 3, 4, 5 dan 6. Okey, bermakna bermula 22 hari bulan ada 4 kali rehat. Okey, 4 kali rehat mengikut aliran. Manakala 15 hari bulan ni tahun 5 dan tahun 6 saja kan. Jadi 2 kali rehat. Rehat pun mengikut jadual yang lama hanya 20 minit. Jadi bila waktu rehat seorang guru ataupun kalau murid besar kita akan minta bantuan murid lah. Kalau tahun 5 dan tahun 6 kita akan minta bantuan beberapa orang murid untuk pergi mengambil makanan tersebut di kantin. Okey, dan dibawa ke dalam bilik darjah. Di dalam bilik darjah, guru mata pelajaran yang terakhir sebelum rehat dia kena tunggu. Sebab murid-murid ni Cik Azrul kita tak boleh biarkan mereka makan tanpa pengawasan dari guru, mesti ada kawalan. Jadi cikgu mata pelajaran yang terakhir sebelum rehat tu akan kekal di dalam bilik darjah dan memantau sama-sama dengan murid makan. Kalau cikgu nak makan pun boleh. Kalau cikgu nak rehat makan sekali dengan murid pun boleh. Makan sama-sama dalam tempoh 20 minit itu. Kalau boleh makan menggunakan sudu. Sebab itu nanti saya akan terangkan apa keperluan yang harus dibawa oleh murid ke sekolah. Makan menggunakan sudu. Bagi murid yang tak biasa, dia cuma boleh makan dengan tangan pun dibenarkan. Lepas makan dia kena turun ke tandas yang berhampiran untuk membasuh tangan semula. Jadi selesai makan Cik Azrul guru yang berada dalam kelas itu akan mengambil semula bungkusan makanan tersebut untuk dibuang ke dalam bako sampah ataupun dibuang dalam plastik. Kita akan sediakan plastik hitam tu setiap kelas
Habis dia makan, murid tak perlu bergerak. Sebab bila bergerak nanti tak ada penjarakan pula kan dalam kelas tu. Jadi gurulah yang terpaksa mengutip semula bekas-bekas bungkusan itu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah. Kemudian dah masukkan dalam plastik sampah, ikat dan letak di luar bilik darjah. Nanti adalah cleaner ataupun runner lain akan ambil untuk dibuang ke rumah sampah. Jadi itulah antara prosedur ketika waktu rehat Azrul. Okey, memang nampak memang banyak kerja bos untuk frontliner guru ni untuk membuka 15 bulan ni. Saya cakap dekat parent tadi, saya cakap ada cikgu yang akan jadi food panda je cakap, pergi ambil makanan. Ada guru yang jadi indah flora. Ramai ada guru beberapa orang guru akan bertukar jawatan sementara. Tak apalah bos, mungkin permulaan tu mungkin kita akan nampak sedikit kelewatan, tapi kita Tapi yang bagusnya Cik Azrul yang bagus je setakat ni tidak ada cikgu yang komplain kita harapkan guru-guru ni, Cik Azrul sendiri pun mungkin jadi runner nanti saya pegang kelas bos. Saya pegang kelas jadi memang saya terpaksa lah. Setakat ni semua guru dia redha berlapang dada, tak ada masalah untuk menerima tugasan tambahan sebagai runner dan sebagainya. Terima kasih, tahniah kepada cikgu-cikgu SK Bandar Anggerik Cik Azrul. Okey, terima kasih bos. Baik, lepas kita terus ke soalan yang seterusnya. Iaitu untuk murid, ini soalan ni khas untuk murid sesi petang bos. Untuk murid sesi petang yang tahun 1 dan tahun 2 ni. Tahun 1, 2 1, 2 ni kadang-kadang kita memang maklum, memang awal diorang ni datang sebenarnya. Kadang-kadang pukul 11.30, pukul 12 diorang dah datang dah. Jadi bila diorang datang itu, di mana nak tunggu sementara nak menunggu masuk ke kelas ataupun menunggu sesi pagi itu balik? Okey, Cik Azrul, saya dah memberi penegasan tentang waktu hadir. Kalau pagi tadi, saya minta semua murid hadir pukul 7, bermula paling pukul awal. 7. Sebab cikgu dah ada. Bagi sesi petang bermula pukul 12.30. Betul. Kalau tak silap saya lah, pukul 12.30. 12.50 bos, 12.50. Untuk makluman ibu bapa kita mula belajar jadual waktu kita ialah 12.50. Tapi kita beri kebenaran untuk murid datang sedikit awal. Mungkin ada yang murid-murid yang menaiki van ataupun bas sekolah, dia tak boleh ikut jadual yang kita bagi. Mungkin yang mereka datang awal. Yang datang awal kita bagi masa ialah bermula pukul 12.30. Kalau awal lagi tak boleh. Sebab nanti dia akan bertembung dengan murid-murid sesi pagi balik. Jadi murid sesi petang yang datang awal, kalau murid tahun 1 Cik Azrul, dia tak ada masalah sebab kelas itu mungkin dah dikosongkan oleh murid sesi pagi. Jadi murid tahun 1 dia melalui laluan yang sama, melalui prosedur yang sama seperti murid tahun-tahun yang lain. Maknanya mereka datang, diimbas suhu badannya, dicatat, dibawa ke tempat membasuh tangan dan terus naik ke kelas. Bagi murid tahun 2 mungkin dia ada kekangan sikit sebab kelas tahun 2 ni digunakan oleh murid tahap 2. Jadi lewat sikit lah. Jadi bagi murid yang datang awal, murid sesi petang yang datang awal, kita akan minta mereka duduk di astaka mengikut penjarakan. Kita akan minta beberapa orang guru mengawasi murid-murid yang datang awal ini duduk di astaka, sebab kita dibenarkan untuk mengadakan nak kata berhimpun tidaklah. Untuk menunggu, waktu menunggu kita benarkan, yang penting mesti mengikut penjarakan 1 meter. Sebab kalau terlalu rapat memang tak dibenarkan. Jadi murid tahun 2 ni yang datang awal, kita akan letak dulu di bilik di bawah astaka, bumbung kawasan yang berbumbung di tepi padang. Okey. Terima kasih bos atas penerangan tentang khas untuk sesi petang tu. Jadi seterusnya bos, kita nak teruskan soalan yang seterusnya, iaitu ini mungkin saya tak pasti adakah ia di bawah bidang kuasa kita ataupun tidak, tentang isu kawalan murid di luar kawasan sekolah, terutamanya ketika sesudah selesai tamat persekolahan.
apa yang boleh sekolah lakukan untuk kita pastikan kawalan murid itu, penjarakan itu berlaku di luar sekolah? Okey, Cik Azrul, tempoh hari kita pun dah tengok beberapa video viral keadaan murid sekolah Ya, menengah apabila Mm-mm. meninggalkan sekolah, keluar dari sekolah, tiada penjarakan dan sebagainya. Jadi untuk makluman Cik Azrul dan juga rakan-rakan ibu bapa yang menonton di bahagian luar sekolah sebenarnya bukan tanggungjawab pihak sekolah, bukan tanggungjawab sepenuhnya. Tetapi kita akan mengambil tanggungjawab itu. Kita akan pastikan yang pertama saya minta sangat jasa baik ibu bapa supaya mengambil anak mengikut waktu yang sebenar. Sebab kita balik pukul 5.50 Cik Azrul kalau tak silap saya lah. Betul. Pukul 5.50 kemudian kita ada buat sanitasi, membersihkan kelas untuk murid-murid penggunaan murid-murid sesi pagi pada keesokan harinya. Jadi bermula pada pukul 5.50, saya minta sangat jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa, penjaga dan waris supaya datang mengambil anak masing-masing mengikut masa supaya tidak berlaku sebarang kesesakan di bahagian hadapan sekolah. Kita tahu depan sekolah kita tu hanya ada satu laluan saja, ada jalan besar yang digunakan bukan oleh ibu bapa saja, digunakan oleh semua penduduk di Seksyen 6, digunakan oleh penduduk di kuartus polis, di pelajar-pelajar UiTM dan macam-macam. Jadi jika kita berkumpul, kita meletakkan kenderaan terlalu lama di kaki jalan tersebut, sudah pasti menimbulkan sedikit ketidakpuasan hati pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Justru bagi mengelakkan berlakunya telah kesesakan, tiada penjarakan, kita minta jasa baik ibu bapa datang mengambil anak mereka tepat pada masanya. Tetapi Cik Azrul, kita tahu kekangan ibu bapa, mungkin ibu bapa tak sempat nak datang ambil, ibu bapa yang bekerja di luar Shah Alam tak sempat nak ambil anak mengikut masa. Jadi kita minta jasa baik PIBG Cik Azrul. Tadi saya dah bincang dengan YDP kita Tuan Azrin, kita minta jasa baik PIBG untuk melantik beberapa tim untuk menjaga keadaan murid di luar kawasan sekolah, terutamanya di tepi jalan raya itulah kita bimbang. Selain pada kesesakan, kita bimbang berlaku kemalangan. Jadi di dalam masa yang sama, guru yang bertugas juga akan memantau. Kita juga akan minta bantuan daripada pengawal keselamatan untuk menjaga keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya yang lalu lalang di depan sekolah kita, Cik Azrul. Betul. Okey, terima kasih bos atas pencerahan. Ada satu soalan yang terlepas bos. Soalan dia ialah ada satu soalan terlepas. Saya nak ulang balik soalan tu, iaitu tentang face mask dengan hand sanitizer. Adakah dibenarkan atau diwajibkan untuk murid-murid pakai face mask dan juga bawa hand sanitizer ke sekolah bos? Okey, face mask ni kita panggil pelitup muka. Dia tidak diwajibkan. Untuk prasekolah Cik Azrul memang kita tak benarkan. Sebab prasekolah ni terlalu kecil, mereka tak pandai nak menggunakan, mereka tak selesa. Untuk murid aliran perdana, dia tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan nak pakai topeng muka, tetapi dibenarkan. Dibenarkan. Kalau ibu bapa rasa anak-anak perlu dibekalkan dengan pelitup muka tu, kita benarkan. Tetapi kita perlu ingat jugalah tentang keselesaan murid ketika belajar. Kalau mulut tu ditutup daripada pagi sampai tengah hari, sudah pasti mereka tidak selesa kan. Jadi pelitup muka dibenarkan pakai tetapi tidak diwajibkan. Okey. Manakala hand sanitizer Nyah Kuman tu, kita akan minta ibu bapa bekalkan yang botol kecil. Kita di sekolah ada juga Cik Azrul. Setiap bilik darjah akan dibekalkan dengan sebotol hand sanitizer. Di bawah kita sediakan sabun basuh tangan. Sabun basuh tangan ada di sinki, di bawah dalam bilik air pun ada. Kemudian di dalam bilik darjah juga PIBG telah bekalkan satu botol sanitizer. Kalau habis kita akan top up. Kita ada refill kan.
Tetapi dalam masa yang sama, kita minta ibu dan ayah menyediakan satu botol kecil untuk anak-anak ini. Bukan setakatnya untuk kegunaan di dalam kelas, tetapi mungkin untuk mereka balik pun perlu dicuci tangan mereka dengan hand sanitizer. Jadi kena bawa lah hand sanitizer tu. Tapi digalakkan lah. Tak wajib. Okey. Digalakkan. Tapi tak wajib tak wajib. Kalau nak bawa. Tak bawa pun tak apa. Kalau murid yang mungkin dia okey, tapi mungkin dia akan biasanya mungkin dia sesama sedikit ke sahaja. Adakah kalau dia bila diimbas suhunya okey dan dibenarkan masuk, maknanya murid yang bergejala ni perlu pakai face mask penutup muka ataupun tidak, bos? Okey, kalau budak bergejala Cik Azrul, memang kita tidak galakkan dia datang ke sekolah. Memang tak boleh datang. Dia masuk terus Kalau dia batuk, kalau batuk walaupun dia punya suhu badannya bawah pada 37.5 tapi dia batuk. Dia batuk sesama, kalau boleh jangan hantar ke sekolah. Kita bimbang dia nanti akan bergejala terus. Okey, jelas. Okey bos, saya nak check dulu soalan-soalan daripada parents yang baru masuk ni. Ada banyak tapi saya tak tahu semualah. Sebab saya rasa ada cikgu-cikgu SK Bandar Anggerik yang dah tolong jawabkan dekat situ, dekat bahagian komen tu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nampak ada Cik Azrin ada Puan Azizah ada dekat situ tolong jawabkan. Jadi nanti saya pilih soalan-soalan yang belum kita jawab lagi lah malam ni. Sekejap saya ada nampak satu tadi tentang pakaian seragam dah dijawab. Urusan pintu pagar dah dijawab tadi oleh Encik Mazli, iaitu satu pagar saja keluar dan masuk, pagar hadapan sahaja. Seterusnya penutup muka perlukah parents sediakan? Tadi dah dijawab oleh Encik Mazli, tak perlu lagi. Waktu rehat makan di dalam kelas, ya puan, dalam kelas sahaja waktu rehat. Muat ke satu kelas 40 orang selepas dijarakkan? Dah dijawab tadi, dah memang muat pun, dah dijarakkan badan ke badan. Bagaimana untuk mengawal pergerakan murid untuk kekalkan penjarakan sosial dah dijawab oleh Encik Mazli tadi. Nanti video ni masuk dalam YouTube, bos. Nanti diorang boleh tengok semula lah kalau diorang perlu untuk tengok semula. Baik. Untuk keluar masuk sekolah, saya tak boleh baca komen tu tak apa, boleh. Sekejap. Saya tak boleh nak. Tapi tak apa, saya pun tak berapa nampak je Azrul. Tak. Tulisan kecil. Saya mata saya masih lagi kabur tak nampak. Tak apa, nanti saya bacakan mana yang penting tu. Pelajar untuk masuk ke sekolah dan pergerakan pelajar nak balik sekolah atau masuk sekolah macam mana. Tadi dah diterangkan memang ada laluan lah untuk setiap murid, setiap aliran ada laluannya. Tapi itu nanti kita akan bagi tahu dari masa ke semasa lah maklumat-maklumat tersebut dalaman. Dia untuk makluman tuan-tuan Cik Azrul, untuk makluman bapa, kita akan lihat pada hari pertama ataupun kedua, jika ada yang perlu kita ubah suai ataupun perlu kita tambah baik, kita akan buat. Sebab garis panduan ini dia tertakluk kepada pindaan berdasarkan situasi semasa. Jika ada kekurangan, kita akan perbaiki. Mana-mana yang tak berapa sesuai, kita akan ubah. Kita akan maklumkan kepada ibu bapa dari masa ke semasa sekiranya ada sebarang perubahan. Yang ni ada satu bos, dia kata daripada Puan Nurhanisah ni, boleh ke mohon cikgu bagi tahu buku apa yang perlu dibawa ke sekolah sebab terlalu berat bagi anak-anak kerana buku tidak boleh tinggal di sekolah. Buku tak boleh tinggal di sekolah, bos? Tak boleh. Dia macam ni Puan Nurhanisah tadi pun saya dah beri penjelasan pagi tadi. Murid hanya perlu membawa buku mengikut jadual harian. Kemudian harian itu juga, jadual harian itu juga, contohnya Cik Azrul, buku bahasa untuk subjek bahasa Melayu, dia banyak buku. Ada buku teks, ada buku kerja, ada buku rampaian. Murid-murid tidak perlu membawa semua buku tersebut pada hari berkenaan. Hanya bawa buku yang diperlukan untuk hari tersebutlah. Jadi macam mana nak tahu buku apa yang perlu dibawa? Tuan-tuan boleh berinteraksi dengan guru-guru kelas melalui grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp rasmi sekolah yang dalam grup itu semua ibu atau ayah ada dan guru kelas pun ada dalam grup tersebut. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi dengan guru. Dalam tu hanya ada guru kelas. Tapi kalau nak tanya tentang subjek lain, kemukakan saja dalam grup tersebut. Nanti guru kelas akan berhubung dengan guru-guru yang lain. Dan maklumkan kepada ibu bapa menerusi grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi saya minta Cik Azrul kepada semua ibu bapa, tolong lihat grup tersebut setiap hari. Setiap hari kalau tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan lapangkan sedikit masa untuk buat baca apa yang dibincangkan, dimaklumkan dalam grup yang bersama guru kelas tu. Okay. Sebab saya pun nak tahu buku tu tak boleh. Saya pun tak pasti buku apa yang cikgu nak guna. Hanya guru berkenaan saja yang boleh jawab. Maknanya ini memang kena tanya pada guru kelas dan guru subjek setiap kelas masing-masing. Ya betul. Okey, seterusnya bos. Ini soalan ni, aktiviti di kantin ketika rehat macam mana? Ini tak ada aktiviti. Okey, tak ada aktiviti. Kantin tidak dibenarkan sebarang apa ni. Budak boleh duduk di kantin sekiranya kantin digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran sahaja. Katalah bilik darjah semua dah penuh, kita terpaksa ambil satu ruang yang besar untuk sesi PDPC dan kantin boleh digunakan dengan penjarakan. Tapi untuk makan, untuk aktiviti lain memang tidak dibenarkan di kantin. Okey. Ni soalan ni daripada Puan Nadia Shah. Kenapa sesi petang diawalkan waktu persekolahan? Rasanya tak ada. Kita sama je sesi petang. Tak ada. Sama saja. Sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya terlupa sikit tadi. Kita memberi sedikit waktu, kita lajakkan waktu masuk tu. Kita bagi peluang kepada murid untuk hadir selepas pukul 12.30 kerana waktu pembelajaran bermula 12.50. Okey, bagi murid yang datang awal kita benarkan, tetapi bukan sebelum 12.30, mesti selepas 12.50, 12.30. Kemudian kita akan bagi juga tempoh lebihan sehingga pukul 1 suku. Pukul 1 suku. Murid-murid dibenarkan datang sehingga pukul 1 dan dikira belum lewat lagi. Yang pagi tu macam tu juga. Bermula 7.30 hingga pukul 8 kita benarkan murid hadir lewat. Kemungkinan Cik Azrul ada murid-murid yang belum bersedia sepenuhnya dari segi mental dan fizikal. Terutama murid-murid yang dah biasa bangun lewat, betul tak? Betul. Dah sepenuh tak sekolah kan? Lama. Bangun lewat. Kemungkinan ada yang terbangun pukul 7.30 ataupun 7 lebih, kelang kabut nak pergi sekolah, tak perlu kelang kabut. Kita bagi masa sehingga pukul 8. Bagi murid petang, sehingga 1 suku ke 1.30 macam itulah. Saya tak ingat tadi 1.30. Kita bagi peluang murid-murid sesi petang hadir ke sekolah sehingga pukul 1.30 dan mereka masih dikira belum lewat jika datang sebelum 1.30. Jadi Puan Nadia tak perlu bimbang, kalau Puan nak hantar anak pukul 1 pun kita benarkan, nak hantar 1 suku pun kita benarkan. Okay? Kita bagi tempoh hampir 1 jam untuk murid datang ke sekolah tempohnya. Okey. Okey, Syarul. Okey, ni seterusnya soalan daripada Encik Taki. Jalan sekolah 2 hala, adakah kenderaan bergerak sehala untuk turunkan murid seperti yang dibuat di pasar Seksyen 6? Kerana 2 hala mungkin akan berlaku kesesakan kerana murid melintas dan kereta terpaksa berhenti. Rasanya tak ada bos kan, kita tak ada buat sehala jalan depan. Kuasa untuk membenarkan jalan itu dijadikan jalan sahala di bawah kuasa Majlis Bandaraya Shah Alam. Kita tak ada kuasa untuk membuat penetapan begitu. Tetapi sekiranya ibu bapa ada membuat cadangan, sebelum ni Cik Azrul, saya dimaklumkan PIBG dah pernah menyarankan, dah pernah menghantar permohonan ke MBSA supaya jalan di depan sekolah tu dijadikan jalan sahala sewaktu-waktu puncak, pagi, tengah hari dan petang kan. Tapi kalau tak silap saya tidak diluluskan oleh MBSA. Jadi sekiranya dalam tempoh PKPP ini kalau dibenarkan buat jalan sahala, kita akan buat. Tapi kena memohonlah melalui MBSA. Jadi Cik Azrin pun ada kan? Cik Azrin ada dalam ni kan apa?
Dia ada. Cik Azrin kita punya yang dia pertua dia dengar, insyaAllah melalui PIBG kita boleh buat permohonan. Okey. Soalan seterusnya bos, ini penutup muka yang macam macam bercermin tu boleh dipakai? Boleh. Okey, boleh Okey, Boleh. Tak ada masalah. Okay. Bagi murid-murid yang ada masalah kesihatan Cik Azrul, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ada masalah kesihatan yang belum dimaklumkan kepada guru, tolong maklumkan kepada kita. Sebab kita dah 3 bulan tak sekolah, kita tak tahu murid-murid ni bergejala ke, ada murid yang sakit ke, kita tak tahu. Jadi jika ada murid yang sakit, yang perlu makan ubat, yang ada bekalan ubat daripada doktor, tolong maklumkan kepada guru kelas supaya kita boleh buat tindakan segera sekiranya berlaku apa-apa kepada murid ini waktu persekolahan. Jadi nak pakai pelitup penuh tu, yang cerah tu kita benarkan. Okey. Okey bos. Ni soalan cepu emas ni bos. Daripada Puan Zuraini. Boleh atau tidak ibu bapa buat keputusan tidak menghantar anak ke sekolah sehingga akhir tahun? Sehingga akhir tahun saya tidak galakkanlah Puan Encik Azrul. Tapi sehingga PKPP berakhir boleh. Buat masa sekarang ini kita tidak wajibkan murid hadir ke sekolah. Itu terpulang kepada kebijaksanaan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa belum bersedia untuk menghantar anak ke sekolah, tuan-tuan boleh mengekalkan anak itu belajar di rumah. Tetapi kena belajar sendirilah Cik Azrul. Betul lah. Tadi itulah online lagi. Bila sekolah dibuka, tiada lagi online. Kecuali jika guru berkenaan setuju untuk adakan online. Tapi kalau nak buat online, saya rasa cikgu pun tak larat nak buat Cik Azrul. Betul lah. Jadi soalan Puan Zuraini ni boleh atau tidak, sehingga hujung tahun, kalau boleh, janganlah lama sangat. Nanti budak tu lupa jalan nak ke sekolah Cik Azrul. Kita bagi peluang sehingga 31 Ogos. Kalau Puan Zuraini rasa anak ini belum bersedia untuk ke sekolah, tak apa, boleh kekalkan dia di rumah dan belajar sendiri di rumah. Tapi apabila tempoh PKPP ini dah berakhir, kita minta biarlah murid itu hadir ke sekolah seperti biasa, jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu dan belajar macam biasa. Okey. Ada yang bertanya ni bos, mohon pertimbangkan pelajar memakai pakaian sukan pada hari yang ada waktu PJ. Macam mana ni bos? Okey, tadi pun saya dah terangkan kepada kepada ibu bapa pagi tadi, kalau mengikut garis panduan, sekiranya tiada pendidikan jasmani, tidak ada aktiviti yang melibatkan aktiviti luar bilik darjah, murid wajib pakai pakaian uniform rasmi, formal, rasmi. Tapi jika ada keperluan, kita memberi sedikit kelonggaran. Kita beri sedikit kelonggaran dan kepada Puan Lia, Puan Lia, jika anak-anak Puan perlu memakai baju PJ, boleh. Tapi kena buat permohonan lah, maklumkan kepada guru lah. Okey. Maknanya dibolehkan Encik Azrul, dibolehkan dengan syarat. Dengan kebenaran lah. Kena tulis surat lah memohon pengecualian anak ini untuk memakai baju sukan. Satu lagi bang, mungkin mungkin sini ada parent yang kurang faham kot. Mungkin bagi dia subjek PJ, adakah dibenarkan dibuat di padang ataupun aktiviti fizikal ataupun dalam kelas sahaja bos? Tiada sebarang aktiviti fizik Azrul, tiada penggunaan padang dan tiada aktiviti yang mengeluarkan peluh. Semua aktiviti di dalam bilik darjah, termasuklah mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey bos. Soalan ni maknanya cikgu akan ubah suai subjek PJ ni dalam bentuk teori lah. Ya betul. Okey. Ni soalan ni daripada Puan Ashikin, ada SOP ke bos ke tandas? Okey, ke tandas ada SOP. Semuanya sekarang SOP. Semua SOP. Semuanya menggunakan standard operasi prosedur. Okey, murid kita tidak halang ke tandas.
Mereka pergi ke tandas dan ikut laluan yang telah kita tetapkan. Kita ada buat anak panah menunjukkan mana turun, mana naik. Tandas berada di tingkat bawah sekali kan? Betul. Dan juga di tingkat 1 kalau tak silap saya. Jadi murid yang nak tandas pergilah tandas, tetapi mengikut penjarakan juga. Hanya 5 orang murid yang dibenarkan masuk ke tandas dalam tempoh masa yang sama. Kalau lebih, murid ke-6 tu kena beratur di luar. Jadi macam mana nak tengok budak tak tahannya ada Cik Azrul? Kan? Yelah. Tak tahan macam mana? Jadi kita tengok kesesuaian. Kita tengok kesesuaian. Mana yang dulu kita dudukan. Kalau dia dah tak tahan, terbagilah dia masuk dulu. Kan? Minta kawan-kawan lain bagi peluang kepada kawan. Tapi SOP-nya 5 orang masuk dalam masa yang sama. Tak boleh lebih. Okey, jelas bos. Saya rasa itu soalan-soalan yang kita belum jawab lagi bos pada malam ni daripada ibu bapa penjaga. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya perutusan khas Encik Mazli ni, apa pesanan terakhir Encik Mazli kepada anak-anak SK Bandar Anggerik dan juga kepada ibu bapa SK Bandar Anggerik sempena pembukaan sekolah pada 15 dan juga 22 Julai ini nanti. Silakan bos. Okey, kepada ibu bapa, murid-murid dan juga cikgu-cikgu juga Cik Azrul Ya, betul. Yang pertama sekali sudah pasti saya doakan semua murid, semua ibu bapa, semua guru sentiasa sihat walafiat. Telah bersedia untuk hadir ke sekolah. Kita dah umumkan 2 minggu untuk persediaan murid-murid bersedia daripada segi mental dan fizikal, bersedia dari aspek segala aspek bersedia. Jadi pada murid tahun 5 dan tahun 6, kamu akan kembali ke sekolah pada hari Rabu depan, iaitu pada 15 bulan. Yang pertama, pastikan kita akan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Kalau murid tak dengar pada malam ni, dia boleh baca. Saya akan hantar nanti garis panduan dalam grup ibu bapa. Ibu bapa boleh baca dan ibu bapa tolong jelaskan kepada anak-anak pada setiap hari apa yang penting yang perlu mereka patuhi ketika berada di sekolah. Yang paling penting Cik Azrul, ingatkan anak-anak ini tiada sebarang sentuhan fizikal, sama ada dengan kawan atau dengan guru-guru. Kemudian diharap juga kepada ibu bapa sentiasa memberi dorongan dan kata-kata semangat kepada anak-anak. Mungkin ada anak-anak kita ni yang akan lihat nak bangun pagi. Sebab dah lama sangat tak sekolah, mungkin ada yang teruja dan mungkin ada yang tak semangat pun mungkin ada sebab dah seronok duduk rumah. Jadi di sinilah peranan ibu bapa memberi kata-kata perangsang, kata-kata dorongan, motivasi, semangat kepada anak-anak dan terangkan apa kepentingan kita ke sekolah. Itu penting. Dan kita di pihak sekolah juga akan sentiasa memberi pesanan dan nasihat kepada anak-anak. Begitu pentingnya kita menjaga keselamatan dan kebersihan diri. Pastikan anak-anak ini sebelum sampai ke rumah di sekolah pun terus mandi, basuh tangan. Kena ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan. Itu penting. Okey, Encik Abdul. Okey. Itu dia. Terima kasih banyak Encik Mazli, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, Sekolah Kluster Kecemerlang atas kesudian bersama dengan saya dan juga penonton semua dalam MC Talk. Terima kasih bos. Dan juga saya harap saya Jazrul. Ya. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Azrul juga sebab menyediakan platform ini. Kepada ibu bapa yang mendengar kita punya taklimat ini, saya ucapkan terima kasih kerana melapangkan masa malam minggu ni. Ini malam minggu kan? Ya, sudi bersama-sama kita MCO Talk ini. InsyaAllah sebarang kemuskilan, sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada sama ada kepada saya ataupun kepada yang di-Pertua PIBG. Cik Azrin ada Cik Azrin? Ada, dia tengah sibuk jawab soalan parent dekat bahagian komen. Jika Cik Azrin menerima banyak cadangan daripada ibu bapa, ingatkan ibu bapa ini norma baharu. Sudah pasti ada kekurangan, ada kecacatan. Jadi sebarang kelemahan dan
ketidakpuasan hati itu sama-sama kita tangani nanti, kita tangani bersama. Jika hari pertama kita lihat ada kecacatan, ada kekurangan, kita perbaiki pada hari-hari yang berikutnya. Sebab saya pun tak boleh menjanjikan Cik Azrul semuanya berjalan dengan lancar. Saya tak berani nak janji 100%. Sebab ini amalan baru, norma baru. Kita tak tahu lagi macam mana keadaannya. Cuma harapan saya kepada ibu bapa, jika ada sebarang pertanyaan kemuskilan, tuan-tuan boleh terus telefon saya, WhatsApp saya ataupun berhubung dengan yang di-Pertua PIBG. Kalau dengan guru-guru yang berkaitan dengan dasar tu mungkin guru tak boleh jawab. Jadi terus bertanya dengan saya ataupun hubungi saya terus. Okey, Jazrul, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada anak-anak SKBA. Selamat kembali ke sekolah pada 15 hari bulan kepada murid tahun 5 dan tahun 6, dan kepada murid tahun 1, 2, 3 dan 4, cikgu mengucapkan selamat kembali juga ke sekolah, kembali belajar semula pada 22 hari bulan Julai dalam keadaan semua orang sihat walafiat insya-Allah. Sekian, terima kasih Cik Azrul. Terima kasih Encik Mazli. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Mazli bin Bojo, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, Sekolah Kluster Kecemerlangan, atas pencerahan, penerangan perutusan khas sempena pembukaan sekolah pada 15 dan juga 22 Julai ini nanti. Diharapkan segala persoalan, kebanyakan soalannya telah dijawab pada malam ini, tetapi jika masih ada kemusykilan boleh diutarakan kepada Encik Mazli dan juga kepada yang di-Pertua PIBG kita, iaitu Encik Azrin yang tengah sibuk menjawab komen-komen yang ada di page MCO Talk pada malam ini. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada AJK PIBG. Saya nampak Encik Azrin, Puan Nita ada, Puan Tun Fartini tadi ada sibuk menjawab. Terima kasih banyak kepada semua AJK PIBG dan juga guru-guru SK Bandar Anggerik yang membantu pada malam ini menjawab soalan dan juga komen yang ada di page. Sebab saya tak mampu nak tengok semua, banyak sangat sebenarnya, dan saya harapkan dengan penjelasan, pencerahan dan juga perutusan khas daripada Encik Mazli tadi akan memberikan manfaat, akan memberikan sedikit rasa kelegaan kepada ibu bapa yang akan menghantar anak ke sekolah pada 15 dan juga 22 hari bulan ini. Kita doakan, saya harap kita semua doakan semoga perjalanan pembukaan sekolah SK Bandar Anggerik SKK akan berjalan dengan lancar dan keselamatan dan juga kesihatan anak-anak murid kita, anak-anak kita semua sentiasa dalam di bawah lindungan yang Maha Esa lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada semua, kepada yang menonton. Jadi cukup setakat ini pada malam ini. Segala makluman semua akan diberikan dari masa ke semasa melalui guru kelas, melalui KSIB, melalui YDP PIBG dan juga PIBG dan juga sekolah. Jadi nantikan makluman, kita ada lebih kurang 3-4 hari lagi untuk pembukaan tahun 5 dan tahun 6. Dan seminggu selepas itu pula tahun 1, 2, 3 dan 4. Jadi terima kasih kepada penonton semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.